Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, pada sesi petang kali ini, kita akan pergi kepada haba peneutralan, which kita dah termasuk untuk haba tindak balas lah. Okay, di mana pada pagi tadi kita dah recap untuk basic termokimia, di mana kita dah belajar lah mengenai dengan apa yang dikatakan dengan tindak balas eksotermik, apakah yang dikatakan dengan tindak balas endotermik, dan kita dah kenal pasti apakah kriteria untuk kita nak melukis gambar jaharas tenaga, and macam mana untuk kita nak dapatkan full markah, sama ada 2 ataupun 3 markah berdasarkan soalan yang diberi. Okay, dan kita pun dah jawab beberapa soalan trial objektif yang kita ada dalam digital workbook lah. Jadi untuk sesi petang ini kita akan pergi kepada haba peneutralan. Okay, but before that saya nak terangkan dahulu mengenai dengan 4 basic formula yang ada dalam tanya. Secara rata-ratanya pengiraan ini ataupun formula yang digunakan ini adalah formula yang sering digunakan untuk semua jenis haba tindak balas. Tak kisahlah haba peneutralan ke, penyesaran ke, pemandakan ataupun pembakaran. Okay? Dia cuma menggunakan formula yang sama, soalan yang sama, cumanya sometimes dia akan suruh rearrange balik equation tu untuk kita dapatkan something yang different daripada yang selalunya. Okay, tapi still masih menggunakan formula yang sama. Jadi kita tengok dulu 4 basic formula yang ada. Jadi kalau formula yang pertama, okay, kita ada mengenai Q sama dengan MC theta. Okay, Q sama dengan MC theta, it is actually referring kepada haba yang terbebas. Jadi whenever you dapat soalan, and then you dapat soalan disuruh hitungkan nilai haba yang terbebas, means formula yang you kena guna adalah Q sama dengan MC theta, which M tu apa, C tu apa, theta tu apa. M dekat sini dia refer kepada total mass. Dia refer kepada total volume ataupun total mass lah. Okay, total mass ataupun total volume. Okay, jumlah isi padu yang digunakan. Sebagai contoh, dia bagi 2 larutan. Larutan yang pertama dia pakai 50 cm3. Larutan yang kedua dia gunakan 50 cm3. So 50 tambah 20 cm3, you akan dapat 70 cm3. So 70 dia akan refer kepada nilai M. Okay, so itu adalah M lah, total mass ataupun total volume yang digunakan in that experiment. Okay, seterusnya adalah nilai C. Nilai C adalah heat capacity. Okay, nilai C adalah nilai heat capacity. Okay, muatan haba tentu, di mana nilainya adalah constant, adalah tetap, dan telah pun diberi dalam soalan, which value-nya adalah 4.2. Okay, dah tetaplah constant. Okay, seterusnya adalah nilai theta. Nilai theta adalah nilai perubahan suhu, which untuk kita dapatkan perubahan suhu, the formula is T final tolakkan dengan T initial. Okay, suhu akhir tolakkan dengan suhu awal. Okay, jadi ini mengenai formula yang pertama lah untuk mencari nilai haba yang terbebas. So, formula yang kedua, bila dia dah suruh awak cari nilai haba yang terbebas, dia akan suruh cari nilai haba tindak balas, which dia suruh cari nilai haba peneutralan ke, pemandakan ke, penyesaran ke, maupun haba pembakaran. So the formula is same, sama, iaitu delta H sama dengan Q over N. Nilai Q adalah nilai haba yang terbebas. Okay, in unit joule lah. Unit dia adalah unit joule. Okay, so haba yang terbebas bahagikan dengan N. N ni merupakan bilangan mol terkecil. Bilangan mol terkecil. Sebab sometimes dia akan bagi dalam soalan 2 larutan. Okay, 2 larutan dan 2 isi padu dan kepekatan yang berbeza. Jadi kita akan ada nilai 2 mol yang berbeza. So di antara 2 mol tu, awak kena choose salah satu yang terkecil nilainya. Okay, contoh nanti kita akan tengoklah. So, unit untuk delta H ataupun untuk haba tindak balas, unit dia adalah dalam joule mol -1 ataupun awak boleh tukarkan dia kepada kilojoule.
Okay, awak boleh tukarkan dia kepada kilojoule mol -1. And make sure bila awak buat delta H, dia mesti kena ada value negatif or positif. Okay. So itu formula yang kedua. Formula ketiga dan yang keempat, kedua-duanya sama untuk mencari bilangan mol. Which untuk formula yang keempat, awak perhatikan formula yang keempat dia adalah jisim bahagikan dengan jisim molar. Di mana ini adalah khusus untuk haba pembakaran. Okey, formula yang keempat mencari bilangan mol khusus untuk haba pembakaran, which dia akan involve jisim per jisim molar. Okey. And formula yang ketiga mencari bilangan mol digunakan untuk haba penetralan yang lain lah. Haba tindak balas yang lain lah. Maksudnya untuk haba penetralan, pemandakan dan juga penyesaran, kita akan gunakan formula yang this one. Which nilai M dia refer kepada nilai kepekatan. Okay, dia refer kepada kepekatan. V pula refer kepada isi padu. Okay, isi padu larutan lah. Okay. Jadi ini adalah 4 formula yang kita akan gunakan sepanjang kita belajar mengenai dengan haba tindak balas ni lah. Okay, so yang pertama mengenai dengan haba yang terbebas. Yang kedua mengenai dengan haba tindak balas. So macam mana formula dia? Delta H sama dengan Q over N. And then mencari bilangan mol kita ada 2 formula. Okay, which formula yang pertama MV per 1000. Yang kedua adalah jisim bahagikan dengan jisim molar, which khusus untuk haba pembakaran. Okay, jadi saya bagi masa awak sekejap untuk awak salin. So awak salin dulu, and then after this kita akan terus pergi kepada contoh soalan untuk haba peneutralan. So untuk haba peneutralan kita akan go through 8 soalan famous tu lah. Okay, kita akan go through one by one, and then dari segi pembahagian markah pula macam mana. Okay, jadi saya bagi masa awak untuk salin dulu sekejap. Okay, so kita akan pergi kepada haba peneutralan pula. Okay, so untuk haba peneutralan, okay, haba peneutralan, okay, soalan yang ada dekat depannya, okay, 50 cm3, larutan natrium hydroxide 1.0 mol desimeter negatif 1, bertindak balas dengan 25 cm3 asid hidroklorik 0.5 mol desimeter negatif 1. Okay, and then dia bagi suhu awal untuk natrium hydroxide, suhu awal untuk hydrochloric acid, and then dia bagi suhu akhir campuran. Okay, and then dia bagi muatan haba tentulah dan juga ketumpatan larutan. Okay, untuk haba peneutralan, which apa yang awak perlu buat? The first one is awak kena identify mana satu larutan, mana satu isi padu dan juga mana satu kepekatan yang digunakan untuk sesuatu bahan. Okay, jadi in this case, pertama sekali, awak akan dapati 50 cm3 larutan natrium hydroxide 1.0 mol desimeter negatif 1. Which awak akan dapat 50 cm3 ini dia adalah V, isi padu awak. And then yang seterusnya 1.0 ini dia adalah M, awak punya kepekatan yang pertama. Ya, ini untuk natrium hydroxide. Okay, so yang kedua pula dia adalah 25 cm3 asid hidroklorik 0.5 mol desimeter negatif 1, which awak tahu juga 25 cm3 ini adalah nilai isi padu, meanwhile 0.5 adalah nilai M. Ya, ini kemolaran ataupun kepekatan yang kedua, ya, ini untuk apa? Untuk asid hidroklorik. Okay, kenapa kita kena identify the value of M, the value of V? Sebab nanti kita akan cari bilangan N terkecil. Okay, kita nak cari bilangan mol yang terkecil. Okay, and then kalau awak perhatikan juga dalam soalan ini, untuk suhu dia bagi 3 value. Okay, untuk suhu dia bagi 3 value, which kebiasaannya dalam soalan. Okay, dalam soalan dia akan bagi 2 value. Okay, suhu awal, suhu akhir. Tapi sekarang ni kita dah ada suhu akhir. Okay, kita dah ada suhu akhir.
Okey, suhu awal ni pula dia bagi dua. So, suhu awal ni awak kena cari purata. Okey, saya bagi gambarannya dulu. Okey, awak akan cari purata. Barulah untuk dapatkan theta, awak akan gunakan formula T final tolak T initial. Okey, yang ini suhu akhir tolakkan dengan suhu awal. Okey, ini saya bagi gambaran je dulu. Okey, and then ini adalah soalan yang bila dia bagi dalam bentuk ayat. Okay, soalan yang bila dia bagi dalam bentuk ayat. Sekarang ni saya nak bagi dalam gambar rajahnya. Okay, saya nak bagi dalam bentuk gambar rajah. Okey, sekejap ya. Saya share screen sekejap. Okey, dari segi gambar rajah. Okay, gambar rajah dia akan jadi like this one. Sekejap ya, saya share screen sekejap. Okey, dari segi gambar rajah dia akan jadi macam ni. Okey, ini adalah gambar rajah untuk soalan haba peneutralan. Ini which apa yang awak nampak, larutan yang kita gunakan, larutan yang kita gunakan, dia akan gunakan cawan polystyrene. Okey, dia akan gunakan cawan polystyrene. So, cawan polystyrene, ada reason kenapa kita menggunakan cawan polystyrene. And the reasonnya tu sometimes pun boleh jadi soalan di mana dia akan minta langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Ataupun dia minta the reason why. Kenapa kena guna cawan polystyrene? Kenapa tak guna bicar dan sebagainya? Jadi, kenapa the reason why kenapa kita guna cawan polystyrene dekat sini adalah untuk mengurangkan haba ke persekitaran. Okey, adalah untuk mengurangkan haba ke persekitaran. Itu the reason why. Okay, the big why. Kenapa kita guna cawan polystyrene instead of cawan-cawan ataupun bekas-bekas lain yang ada. Okay, so semata-mata untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Okay, sebab kita nak dapatkan the exact value yang accurate untuk nilai haba tindak balas tersebut lah. Okay, so ini adalah dari sini gambar rajahnya. Okay, so kita pergi balik kepada soalan. Okay, untuk soalan sekejap ya. Saya betulkan balik kameranya. Okay, so untuk soalan yang pertama yang selalu ditanya dalam soalan dalam peperiksaan, dia akan minta definisi. Okay, dia akan minta definisi haba peneutralan. Okay, di mana setiap haba tindak balas ni kita ada definisi masing-masing. Tapi struktur ayat dia sama sebenarnya, cuma ada konteks sedikit yang berbeza. Okay, so definisi haba peneutralan, apa definisi kita? Definisinya adalah perubahan haba apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas asid dan alkali. Okey, tengok perubahan haba apabila 1 mol air. Okey, 1 mol air terhasil daripada tindak balas asid dan alkali. Sebab awak nampak natrium hydroxide dia adalah alkali. Asid dia adalah asid lah. So asid campurkan dengan alkali, awak akan dapat air. Okay, asid campurkan dengan alkali, awak akan dapat air. So definisi haba peneutralan kita adalah perubahan haba apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas asid dan alkali, which dalam exam markah untuk definisi 1 markah. Okey, definisi sahaja 1 markah. Jadi sayang kalau awak tak tahu. Sayang sangat kalau awak tak tahu. Okey, jadi make sure definisi haba peneutralan tu awak boleh hafal dari segi struktur ayat dia lah. Okey,
So penetralan apa? Penetralan involve acid, involve alkali. So acid dengan alkali bila dia react, dia jadi apa? Dia akan jadi air. So ini dari segi definisi dia. Okey, untuk soalan yang pertama lah. Okey, jadi untuk soalan ni saya bagi masa awak sekejap untuk salin. And after this kita akan pergi kepada soalan yang kedua dan soalan yang ketiga. Okey, saya bagi masa awak untuk salin dulu sekejap. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So soalan yang seterusnya kita akan pergi ke whiteboard yang sebelah ni. Okey, untuk soalan yang kedua, soalan yang kedua dia akan minta suruh awak tuliskan persamaan kimia seimbang. Okey, persamaan kimia seimbang ni pula markahnya dia akan bagi awak 2 markah. Okey, dia akan bagi awak 2 markah. Okey, which 2 markah ni dia sebenarnya 1 markah. Okey, 1 markah bila awak letakkan bahan and hasil yang betul, 1 markah bila awak seimbangkan. Okay, ini adalah pembahagian markah dia lah. Okay, kalau awak nak tahu. Sebab selama ni kebiasaannya untuk tuliskan persamaan kimia seimbang memang 2 markah. Tapi saya takut awak tak tahu 1 markah datang daripada mana, 1 markah lagi datang daripada mana. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Bila awak mampu tulis bahan dan hasil yang betul, awak dapat 1 markah. Awak mampu seimbangkan, awak akan dapat lagi 1 markah. Okey. Jadi ini semua saya padam Okey. Jadi kita kena faham. Okey. Dalam soalan yang dia gunakan adalah apa? Natrium hydroxide dan juga asid hidroklorik. Okey, so dia gunakan natrium hydroxide. Okay, natrium hydroxide tambahkan dengan asid hidroklorik HCl. Menjadikan apa? Menjadikan, ingat balik definisi. Definisi dia kata apa? Perubahan haba apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas asid dan alkali, maka akan terhasilnya air. Air ni apa dia? H2O. Tambahkan dengan apa? Jadi awak perhatikan dekat sini. Macam mana kita nak tahu hasil akhir? Apa produk akhir kita? Awak perhatikan dekat sini Natrium hydroxide, formula kimia dia adalah NaOH. Formula kimia untuk asid hidroklorik adalah HCl. And kalau awak nampak dekat sini, OH dan juga H ni dia akan dibuang. Okay, dia akan dibuang menjadi H2O. Which H2O awak dah buat dekat sini lah. Okay, H2O awak dah buat dekat situ. Jadi bahan yang tinggal apa dia? Bahan yang tinggal adalah NaCl. So awak tambahkanlah dengan NaCl. Ini kalau awak tak tahu macam mana nak buat persamaan kimia seimbang, awak tak tahu nak seimbangkan macam mana. Jadi inilah dia. Okey, untuk haba penetralan. So awak nampak NaOH tambah HCl. Awak mesti kena alert bahawa OH dan H dekat sini akan dikeluarkan untuk menghasilkan air. So bahan yang tinggal, zarah yang tinggal, iaitu natrium dan juga klorin. So dia akan jadi NaCl, iaitu natrium chloride. Okey. And awak tengok dekat sini dah seimbang ke belum? Dekat sini untuk bahagian hasil H ada 2. Bahagian bahan H ada berapa? Ada 1, ada 2. Seimbang. Tengok klorin. Klorin dekat bahagian bahan, hasil ada 1. Bahan pun ada 1 pun dah seimbang. So normally awak tengok satu bahan dah seimbang, another bahan dah seimbang. Maksudnya inilah hasil akhir awak. Okey. Inilah persamaan kimia seimbang akhir awak kat situ. Sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 3, di mana disuruh tuliskan persamaan kimia disuruh tuliskan persamaan ionik. Persamaan ionik 1 markah. Okey. Dan persamaan ionik untuk setiap haba tindak balas berbeza-beza. Dan ini adalah tips SPM untuk haba penetralan tau.
untuk haba peneutralan, untuk awak nak buat persamaan ionik, awak ambil air. Jadikan air sebagai persamaan ionik. Macam mana nak jadikan air sebagai persamaan ionik? Mudah je. Sekarang ni awak tengok OH. Ion OH ni positif ke negatif? Ion OH adalah negatif. So OH minus. Okey. Tambahkan dengan H. Ion hidrogen positif ke negatif? Positif. So OH minus tambah H plus menghasilkan apa? Ingat OH dan H dikeluarkan untuk jadi apa? Untuk jadi air. Jadi H2O. Ini je lah persamaan ionik kita. Senang kan? Okay, jadi ingat tips untuk awak buat persamaan ionik untuk haba peneutralan, awak ambil molekul air. Means dia akan jadi OH minus tambah H plus menghasilkan H2O. Okay, so soalan yang keempat pula. Soalan yang keempat, disuruh hitungkan nilai haba yang terbebas. Which, nilai haba yang terbebas, maksudnya dia minta nilai Q dan formula dia adalah MC theta. Okay, di mana untuk soalan nombor 4 ini, hitungkan nilai haba yang terbebas, markahnya adalah 1 markah. Okay, kenapa 1 markah? Sebab nilai-nilai dah diberi dalam soalan. Awak just substitutekan sahaja the value dalam formula, dapatkan jawapan akhir. So that's why 1 markah je lah. Okey, jadi kita tengok nilai M. M ni apa? M ni adalah nilai hasil tambah, okey, hasil tambah larutan. Isi padu larutan. So, awak tengok dekat sini, isi padu larutan kita. Yang pertama 50, yang kedua 25. So, awak tambahkan. Okey, so awak tambahkanlah kedua-duanya tu. So, 25 tambahkan dengan 50. Darabkan dengan C. C adalah muatan haba tentu, heat capacity. Heat capacity awak dah diberi. Ya, ini 4.2. So awak just salin sahaja. So darabkan dengan 4.2. Sekarang ni nak cari nilai theta. Nilai theta, macam saya cakapkan tadi, okey, nilai theta dia bagi 3 suhu. Okey, dia bagi 3 suhu. Which awak dah ada suhu akhir. Tapi suhu awal awak ada 2. So awak kena buat purata. Bila awak buat purata, saya contoh dekat tepi ni So bila awak buat purata untuk suhu awal bila awak buat purata untuk suhu awal, awak akan dapat 29.3 tambahkan dengan 28.9 bahagi 2. Okey, 29.3 tambah 28.9 bahagikan dengan 2. So, bila awak tekan kalkulator, okey, awak akan dapat jawapan awak adalah 20. Sekejap. So, bila awak tekan kalkulator, saya tak ada kira pula yang that one. So, kita kira sama-sama. 29.3 tambahkan dengan 28.9 bahagikan dengan 2. Maka awak akan dapat 29. Maaf. 29.3 tambah 28.9 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 29.1. Okey, so awak akan dapat 29.1. So 29.1 ni lah awak punya T initial. Okey, so kita berbalik semula kepada kita punya pengiraan. So T final minus T initial. T final kita 50.3. So 50.3 tolakkan dengan 29.1. So awak tekan kalkulator. Okey, awak tekan di kalkulator. So awak akan dapat jawapan akhir awak. Okey, awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 6,678. 6678. Awak akan dapat 6678. And ingat in unit joule. Okay, in unit joule. Okay. Jadi markahnya adalah markah akhir lah. Okay, 1 markahnya awak dapat kat mana? Markah akhir. Make sure dengan unit yang betul baru awak akan dapat 1 mark.
1 markah. Okey, jadi untuk soalan 2, 3 dan 4 ni saya minta awak salin dulu. And saya akan buat untuk soalan yang seterusnya lah. Untuk soalan 5, 6 dan 7 dekat whiteboard yang sebelah pula. Okey, so awak salin dululah. Okey, so kita pergi kepada soalan 5 dan 6 . Okey, untuk soalan nombor 5, dia suruh hitungkan nilai haba peneutralan. Di mana nilai haba peneutralan, formula kita adalah delta H sama dengan Q over N. Nilai Q kita dah dapat dah dekat soalan 4 tadi. Nilai N yang kita nak cari. And kita kena ingat, bilangan mol yang kita akan ada 2. Okey, akan ada 2. Jadi kita kena carilah one by one. Jadi mol yang pertama, ingat formula dia adalah MV over 1000. Jadi kita ambil dulu bilangan mol untuk natrium hydroxide. Jadi untuk natrium hydroxide, untuk mol yang pertama kita akan dapat adalah 50 darabkan dengan 1.0. Okay, so 50 darabkan 1.0 awak bahagikan dengan 1000. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat bilangan mol awak adalah 0.05 mol. Okay, 0.05 mol. Okay, ini adalah mol yang pertama. Mol yang kedua, awak ambil bilangan mol untuk asid hidroklorik pula. So, awak darabkan, awak akan dapat 25 darabkan dengan 0.5 bahagikan dengan 1000. Okey, sekejap. Bahagikan dengan 1000. So, awak akan dapat, tekan kalkulator, awak akan dapat 0.0125 mol. Okey, 0.0125 mol. Okey, awak dah cari mol pertama, mol kedua. Sekarang ni, awak nak guna mol yang mana? Okey, ingat N yang bawah ini, dia refer kepada bilangan mol yang terkecil. Jadi 0.05 dan 0.0125. Nilai yang terkecil adalah 0.0125. So kita akan guna yang this one. So awak just substitutekan sahaja the value. Maka awak akan dapat, awak akan dapat 6678 bahagikan dengan 0.0125. Maka awak akan dapat, awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak. Kita terus tukarkan kepada kilojoule. Okey. So bila awak terus tukar kepada kilojoule, awak akan dapat jawapan awak adalah 534. Okey, 534.224. Okey, sekejap. 24 kilojoule mol negatif 1. Okay, which macam mana nak tukar joule kepada mol? Macam mana nak tukar joule kepada kilojoule? Okay, awak kena bahagi 1000. So awak dah buat yang this one, awak bahagikan lagi dengan 1000 untuk tukarkan joule kepada kilojoule. Okay, and then bila awak tinggalkan jawapan awak macam ni, kita dapat markah ke tak? Awak tak akan dapat markah. Kenapa? Sebab ingat, bila dia minta haba tindak balas, nilai kita mesti kena ada negatif ataupun positif. Jadi haba peneutralan kita ni, haba peneutralan kita ni eksotermik ke endotermik? Sebab awak ingat balik, awak tengok balik kepada soalan yang awak dah salin. Okey, soalan tu awak tengok kita kira tadi suhu awal purata kita berapa? Suhu awal purata kita tadi 29.1, betul? Itu suhu awal. Suhu akhir 50.3. Jadi 29.1 kepada 50.3 bermaksud berlakunya peningkatan suhu. Sebila berlakunya peningkatan suhu, bermaksud itu merupakan ciri-ciri tindak balas eksotermik. So eksotermik, the sign is negative. So awak letakkan negatif dekat sini. So barulah awak akan dapat 1 markah untuk jawapan akhir. Dan awak buat bilangan mol tadi, awak akan dapat lagi 1 markah. So awak akan dapat 2 markah dekat sini. Okay, so itu untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 6, dia akan suruh nyatakan pemerhatian. Okay, nyatakan pemerhatian.
Macam apa yang saya cakapkan tadi, 29.1 tadi suhu awal, 50.3 suhu akhir, bermaksud berlakunya peningkatan suhu. Tapi bila dia minta soalan pemerhatian, awak tak boleh nak cakap berlakunya peningkatan suhu, sebab suhu adalah something yang awak tak dapat nak rasa, awak tak dapat nak nampak. So macam mana kita tahu suhu meningkat? Dengan adanya bacaan termometer. So bacaan termometer tu jadi apa? Dia akan meningkat ke menurun? Dia akan meningkat. Jadi kita punya pemerhatian adalah bacaan termometer meningkat ataupun bertambah pun boleh. Okey, meningkat. Ini dia. Okey, so bacaan termometer meningkat. So awak akan dapat satu markah. Okey, jadi awak boleh salin dulu untuk soalan nombor 5 dan 6. So after this kita akan pergi kepada soalan nombor 7 dan nombor 8. Okey. So kita akan pergi soalan nombor 7 dulu. Sebab soalan nombor 8 dia akan jadi panjang sedikit explanation dan saya memerlukan kedua-dua whiteboard untuk explain. So kita pergi soalan nombor 7 dulu nanti. Okey, so awak salin dulu. Okey. So, kita akan pergi kepada soalan nombor 7 di mana disuruh lukiskan gambar rajah aras tenaga dan markahnya adalah 2 markah. Okey. So, untuk lukiskan gambar rajah aras tenaga, kita dah sedia maklum dah. Okey. So, kita dah tahu bahawa haba penetralan ni adalah tindak balas eksotermik. So, untuk gambar rajah aras tenaga eksotermik, X, Z. So, dia akan menurun ke bawah. Okey. So, ini adalah rangka dia lah. Dan ingat, kita ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama, awak kena labelkan tenaga. Kriteria yang kedua, awak kena letakkan bahan dan hasil. Okay, bahan dan hasil kat sini, untuk haba penetralan, awak boleh letak 2. Awak boleh pilih salah satu, di mana awak boleh pilih yang pertama persamaan kimia seimbang, ataupun yang kedua awak nak pilih persamaan ionik. Which, saya sarankan untuk awak pilih persamaan ionik. Lebih mudah. Okay. So kalau kita pilih persamaan ionik, bahan kita akan jadi OH- tambah H+. Hasil kita adalah H2O. Betul? And then kriteria yang ketiga, kita letakkan delta H berserta unit yang betul. So delta H kita sama dengan negatif 534.24 kilojoule mol negatif 1. And then last sekali, anak panah ke bawah. So kena ada 4 kriteria. Ini kena ada 4 kriteria. Di mana yang pertama adalah kita labelkan tenaga, bahan dan hasil, nilai delta H dan anak panah. So awak akan dapat 4 tik, baru awak akan dapat 2 markah. Okey, ini kalau awak pilih persamaan ionik awak boleh juga pilih persamaan kimia. So kalau awak pilih persamaan kimia, awak punya gambar rajah aras tenaga sama juga. Cuma bahagian bahan dan hasil tu akan berbeza. Okey. So kalau awak pilih persamaan kimia, awak akan dapat dekat sini, awak akan labelkan tenaga. Kat sini anak panah ke bawah. Kat sini dia akan dapat H2O tambah NaCl. Kat sini adalah NaOH tambah HCl. Kat sini adalah delta H lah. Negatif berapa? Okey. Kita ada 2 lah. Okey. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ikut kepada awak. Awak nak buat yang mana satu? Yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Tapi nak mudah, saya sarankan awak untuk ambil persamaan ionik lah, which yang pertama. Okay? So, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Yang ini soalan dia suruh ramalkan dan disuruh terangkan. Dan saya memerlukan kedua-dua whiteboard. Saya memerlukan kedua-dua whiteboard untuk saya explain. Jadi saya bagi masa awak sekejap untuk salin yang this one. And then untuk soalan yang seterusnya pula, soalan akhir, saya akan buat soalan dekat whiteboard yang sebelah ni. And then saya minta awak untuk salin dahulu, baru saya explain. Okay?
Jadi sekarang ni adalah sesi untuk awak menulis nota dululah. Okey. Lepas dah siap nanti baru saya akan explain one by one pula. Okey. Okey. Jadi untuk soalan yang terakhir, untuk soalan yang ke-8, soalan yang ke-8 dia kata jika asid hidroklorik ditukar kepada asid etanoik, dia suruh ramalkan nilai delta H and then dia suruh terangkan. Di mana untuk soalan ini paling banyak markah dia, paling banyak markah dia boleh bagi 4 markah, paling sikit 2 markah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak jawab kalau dia bagi 4 markah macam mana pula? Okey. So jawapan saya dah bagi tadi. Okey, jawapan tadi saya dah bagi. Okey. Tapi sebelum saya nak terangkan jawapan, saya nak terangkan dulu dari segi analoginya untuk awak faham. Okey, sekarang ni dia kata asid hidroklorik asid hidroklorik dia tukar kepada asid etanoik. Pertama sekali dia berlakunya perubahan dari segi jenis asid. Hidroklorik asid kuat, asid etanoik asid lemah. Sekarang ni kita kena faham. Pertama sekali kita pergi pada asid kuat dulu. Okey, asid kuat. Okey. Sekarang ni HCl ni bila dimasukkan ke dalam air, tujuan kita untuk apa? Mengayonkan. Bila mengayonkan maksudnya untuk apa? Dia nak pisahkan. HCl ni mula-mula rapat. HCl ni mula-mula rapat. Bila masuk ke dalam air dia akan terayon. Terayon HCl dia terpisah. Ini H, ini Cl. Mula-mula rapat. Terayon dia terpisah. So ini H, ini Cl. So tujuan kita nak pisahkan dia, nak ayonkan dia. So, okay, so kita akan masukkan dia ke dalam air. Di mana dekat sini dia akan mengayon. Sebila mengayon, HCl ni tadi rapat. Bila terayon, dia akan jadi H plus dan juga Cl minus. Okay. H plus dan juga Cl minus. Means by definition. Okay, by definition. Untuk asid kuat, okay, dia adalah apa? HCl ni, dia adalah bahan. Okay, dia adalah bahan. So kalau ikutkan dari segi definisi untuk asid kuat, yang ini apa dia? Yang pertama sekali, bahan, okay, bahan yang mengayon dengan lengkap. Yang mengayon dengan lengkap di dalam air. Okay, di dalam air. Menghasilkan ion hidrogen. Okay, saya ulang lagi sekali. By definition, untuk asid kuat, dia adalah sesuatu bahan yang mengayon secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi untuk asid kuat, dia tak ada masalah untuk terayon. Jadi bahan kita tadi, HCl ni tadi, dia tak ada masalah untuk terpisah. Okey, dia tak ada masalah untuk terpisah. Okey, itu asid kuat. So, asid kuat, haba peneutralan kita akan nilai haba peneutralan kita akan lebih tinggi lah sebab dia mudah untuk terayon. Okey, sekarang ni kita tengok untuk asid lemah pula. Asid lemah sebagai contoh, ni sebagai contoh asid etanoik ni kita ada 2 molekul. Okey, asid etanoik ni kita ada 2 molekul. So bila kita namakan dia as acid means dia akan terayon. Bila terayon dia akan terpisah. Sama juga, bila masuk dalam air, dia akan mengayon. Okay, so dia akan terayon. Tapi ingat dia ada 2 molekul. Jadi akan ada satu molekul yang terayon, satu molekul yang tak terayon. Okay, so dia akan jadi CH3, COO minus dan juga H plus. And ada lagi satu CH3, COOH. Okay, sebab by definition, kalau untuk asid kuat tadi mengayon secara lengkap. Kalau asid lemah, by definition, dia merupakan bahan yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan asid, untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, mengayonkan
ataupun mengion separa lengkap. Okay, so by definition untuk asid lemah, dia adalah sesuatu bahan yang mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So, asid kuat dia mengion secara lengkap. So, bila ada HCl terion lengkap, dia terus terpisah. Tapi untuk asid lemah, kalau kita ada dua molekul, so dia akan mengion separa. So, ada dua molekul. Satu terpisah, satu tak terpisah. So, yang this one terpisah. Yang sini tak terpisah. So, bayangkan lagi. Asid kuat ni, haba peneutralan kita 57. Okay, 57 kilojoule. Untuk asid lemah pun sama. Okay, untuk asid lemah pun sama. 57 kilojoule. Okay, nilainya sama. Yang ni 57, yang ni pun sama 57. Tapi untuk asid lemah disebabkan ada satu molekul. Okay, disebabkan ada satu molekul yang tak terion. Maka 57 kilojoule ni tadi, sebahagian daripada habanya akan diserap kembali. So contoh, dia memerlukan 2 kilojoule haba untuk diserap kembali supaya CH3COO ni, asid etanoik ni, dia terpisah jadi CH3COO- dan juga H+. Untuk mengionkan molekul yang tak terion ni. Okay, so asalnya nilai haba peneutralan untuk asid lemah dan asid kuat dua-dua sama. Yang ni 57, yang ni pun 57 sama. Tapi disebabkan asid lemah ni ada satu molekul yang tak terion, maka sebahagian daripada haba diserap kembali. Okay, diserap kembali untuk mengionkan molekul asid etanoik. Okay, so daripada 57 tolak 2, maka dia punya haba peneutralan dia tinggal 55. So that's why untuk asid lemah, haba peneutralan dia akan berkurang. Ini dia. Okay, untuk fahamkan awak. So that's why kalau kita tengok dari jawapan kita, yang pertama kita kena nyatakan. Okay, yang pertama kita kena nyatakan bahawa nilai haba peneutralan berkurang. Ini satu markah. Okay, itu satu markah. And then point yang kedua, kita kena bagi definition apa yang dikatakan dengan asid kuat. Okay, and then apa bahan yang asid kuat tu? Iaitu HCl. Okay, point yang ketiga, kita bagi definition asid lemah. And mana satu asid yang lemah? Iaitu asid etanoik. So, sini satu markah, sini satu markah, sini satu markah. And then kita katakan bahawa haba yang dibebaskan tu diserap kembali. Ni keyword dia. Diserap kembali. Kita akan dapat lagi satu markah. Itulah dia. Okay. Jadi ini adalah contoh jawapan kalau dia bagi soalan secara direct. Maksudnya, dia bagi asid lemah. Okay, dia bagi asid lemah. Tukar kepada asid, dia bagi asid kuat. Ditukar kepada asid lemah. So, definition dia akan jadi macam ni. Tapi sekarang ni kita sedia maklum bahawa haba peneutralan dia melibatkan asid kuat, dia melibatkan asid dan juga alkali. Dan asid ada karakteristik dia, di mana kita ada asid lemah dan asid kuat. Dan kita pula ada asid diprotik dan asid monoprotik. Sama juga macam alkali. Alkali kita ada alkali kuat, kita ada alkali lemah. And then alkali pula ada alkali monobase, ada alkali dui base. Jadi setiap perubahan tu dia akan membawa perubahan haba peneutralan yang berbeza-beza. Jadi ini kalau dia bagi soalan secara direct, maksudnya asid kuat ditukar asid lemah, maka inilah jawapan dia. Okay, tapi sometimes dia tukarkan asid kuat kepada asid kuat. Okay, dia boleh bagi asid kuat, dia tukarkan kepada asid kuat juga. Okay, tapi asid kuat yang pertama ni yang dibagi dalam eksperimen adalah monoprotik.
Tapi bila ditukar kepada diprotik. So apa pula monoprotik? Apa pula diprotik? Apa beza mono? Apa beza di? So kita pula kena tahu benda tu. Okey, sebab ini kita panggil dia sebagai soalan luar rutin. Okey, soalan ini kita namakan dia sebagai soalan luar rutin. Okey, so kalau dia bagi soalan secara direct, dia akan jadi macam ni lah. Asid kuat tukar asid lemah, alkali kuat tukar alkali lemah. Okey, tapi kalau luar daripada rutin, dia akan minta macam ni. Asid kuat tukar asid kuat. Cumanya yang ni monoprotik, yang ni diprotik. Apa beza dia? Okey, jadi after this kita akan pergi kepada bahagian yang monoprotik, monobase apa bagai itu. Saya nak terangkan sedikit sebanyak apa yang dikatakan dengan asid lemah, asid kuat, alkali lemah, apa contoh bahan-bahannya, apa contoh bahan kimianya, and apa yang dikatakan dengan monoprotik, diprotik, monobase pula apa, duibase pula apa. Saya akan pergi kepada bahagian yang that one lah after this. Okay, jadi sementara tu saya minta awak salin dahulu. Okay, yang saya buat ni saya minta awak salin dahulu. Okay, sementara saya tulis nota yang baru lah. Okay, and then kalau kita tengok sekarang ni pukul 3.38 ya. Jadi kita rehat lebih kurang dalam 10 minit sekejap. Okay, kita rehat lebih kurang dalam 10 minit. So kita jumpa lebih kurang dalam jam 3.50 Kita jumpa jam 3.50 untuk kita proceed untuk penerangan yang seterusnya pula. Okay, boleh ya? Okay, so kita proceed kelas kita ya. Okay, jadi yang seterusnya ni saya nak terangkanlah apa yang dikatakan dengan asid kuat, apa yang dikatakan dengan asid lemah, dan apa contoh-contohnya. Okay, jadi untuk asid kuat, kita dah sedia maklumlah bahawa maksud untuk asid kuat adalah bahan yang mengion dengan lengkap. The words dengan lengkap tu awak jangan lupa di dalam air untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan ion hidrogen. Asid mengionkan ion hidrogen. Okay, asid hidrogen. Okay, kalau asid lemah pula, dia adalah bahan yang mengion separa lengkap. Untuk menghasilkan juga samalah, iaitu menghasilkan ion hidrogen. So, awak dah sedia maklum dah. Asid ada dua, asid kuat, asid lemah. Dan asid juga terbahagi kepada monoprotik dan diprotik. Apa maksud mono? Apa maksud diprotik? Maksud monoprotik, dia adalah 1 mol asid yang mengion untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Kalau diprotik, dia adalah 1 mol asid yang mengion untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. So macam mana awak nak kenal asid monoprotik ni mana, asid diprotik ni mana? Awak tengok kepada bilangan hidrogen dalam formula kimia. Di mana kalau awak tengok dekat sini, untuk HCl, H-nya ada 1 je. So, monoprotik. Monoprotik refer kepada 1. HNO3. So, H1. So, mono. So, H-nya ada 1 saja. Asid nitrik. HNO3. So, H mono ada 1. Okay, so, ini adalah monoprotik. Kalau diprotik, contoh H2SO4. H-nya ada 2. So, dia adalah diprotik. Okay, and then, sebagai satu situasi, kalau monoprotik, sebagai contoh, haba penetralan kita adalah negatif 57 kJ. Kalau diprotik, awak just darabkan 2 sahaja, awak doublekan. Okay, so kalau ni 57, awak darabkan dengan 2, maka awak akan dapat negatif 114. Maka haba penetralan untuk asid diprotik lebih tinggi berbanding asid monoprotik. Okay, itu untuk asid. Seterusnya kita pergi kepada alkali. Okey, untuk alkali pun sama. Kita ada alkali kuat, kita ada alkali lemah. Okey, untuk alkali kuat, okey, contohnya kita ada natrium hydroxide, kalium hydroxide, barium hydroxide dan juga Ca kalium hydroxide. Okey, di mana maksud untuk alkali kuat adalah bahan yang mengion dengan lengkap juga. Okey, di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kalau asid tadi untuk hidrogen, alkali ni untuk hidroksida. Okey, so untuk alkali lemah, sebagai contoh kita ada amonia dan juga nitrogen hidrogen karbonat. Okey, di mana maksudnya adalah bahan yang mengion separa lengkap
di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. And sama juga macam asid kuat ada monoprotik, kita ada diprotik. Alkali pun ada, tapi alkali nama dia monobase dan dui base. Okay, so monobase 1 mol alkali untuk mengionkan 1 mol ion hidroksida. Dui base dia adalah 1 mol alkali untuk mengionkan 2 mol ion hidroksida. Pun situation dia samalah. Okey, kalau monobase haba penetralan kita adalah negatif 57. Kalau dui base awak doublekan, awak darabkan dengan 2, maka awak akan dapat negatif 114. Okey. Jadi ini adalah sedikit sebanyak pembelajaran kita pada petang inilah. Jadi secara asasnya, okey. Jadi secara asasnya kelas kita untuk sesi pada petang ini dah tamat untuk haba penetralan. Okey. Jadi untuk soalan-soalan trial subjektif yang ada dalam digital workbook tersebut, saya akan buat extra video lah. Jadi untuk extra video tersebut, saya akan upload dekat YouTube dan saya akan refer link kepada channel Telegram nanti. Okey, jadi awak boleh refer channel Telegram dalam masa 3 ke 4 hari yang akan datang untuk awak dapatkan extra video tersebut. Okey, jadi setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada mereka yang mampu untuk memberikan komitmen dan committed sepenuhnya sepanjang kelas kita daripada sesi pertama sampailah sesi yang kedua sebentar ini tadi. Jadi berbanyak-banyak ucapan terima kasih dan saya harap agar apa yang saya sampaikan daripada pagi sampai ke petang ini, walaupun tak semua, but at least sedikit sebanyak awak dapat dapat manfaat. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hingga 4:30 esok. Okey? Terima kasih.